selamat pagi. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang teori konspirasi semasa yang kami pilih, yaitu COVID-19. Kami dari kumpulan PMK Sandes dari section 1 di 3193 Falsafah dan Ide Semasa. Sebelum kami menggunakan pembentangan kami pada hari ini, ada yang lebih baik untuk kami memperkenalkan diri. Saya adalah Siti Maisara Amira bin Yamain. Saya Datuk Syakira. Dan saya Nur Fadilah binti Abdullah. Saya Syarhani binti Muhammad Syafi'i. Hari ini saya akan membentangkan salah satu isu global yang memberi dampak yang besar kepada dunia, yaitu pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau nama saintifiknya Coronavirus Disease 2019 merupakan salah satu penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini juga telah muncul buat kali pertamanya di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Disebabkan kadar penularan yang sangat panas, Persetujuan Kesehatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Mac 2020. Seperti yang kita dapat lihat, kes pertama dipesan di Malaysia ialah pada Januari 2020. Dan sejak pada Januari 2020, jumlah kes terus meningkat menyebabkan kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP untuk mengawal penularan virus. Sehingga 5 Oktober 2022, jumlah kematian akibat COVID-19 di negara ini telah mencecah anggaran sebanyak 36.387 orang. Oleh itu, kerajaan mengambil langkah inisiatif seperti penutupan sekolah dan sekadar pergerakan yang telah mengubah suara kehidupan rakyat secara menyeluruh. Seterusnya kita beralih kepada kesan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi ini bukan sahaja memberi kesan kepada kesehatan, tetapi juga memberi impak terhadap ekonomi, sistem pendidikan dan kesejahteraan sosial. Selain cabaran kesehatan dan ekonomi, pandemi ini juga turut mencetuskan berbagai teori konspirasi. Antaranya adalah dakwaan bahawa virus ini dicipta di Myanmar dan vaksin yang dianggap sebagai alat kawalan populasi. Penyebaran teori-teori ini telah menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan dan menyebabkan pelaksanaan langkah pencegahan. Seterusnya, sorotan teori konspirasi COVID-19. Semasa dunia dilanda pandemi COVID-19, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bertukus lumus bersama negara-negara lain mencipta vaksin. Namun begitu, ketika vaksin telah tercipta, muncul pelbagai konspirasi. Antaranya, vaksin COVID-19 tidak mengandungi chip mikro untuk mengawal manusia melalui gelombang 4G. Selain itu, vaksin kononnya direka untuk menyebabkan ketidaksuburan dan menularkan populasi dunia. Konspirasi ini dikaitkan dengan elit global seperti Bill Gates, WHO dan syarikat farmaseutical besar. Disebabkan penyebaran teori ini, ketakutan terhadap vaksin, penolakan vaksinasi. Seterusnya, wujudnya keraguan terhadap kerajaan dan pakar kesehatan. Masyarakat lah, mereka ragu terhadap kerajaan dan pakar kesehatan. Selain itu, gangguan terhadap usaha kawalan wabak ini terganggu disebabkan kurangnya masyarakat yang ingin mengambil vaksin. Penyebaran teori ini mulai tersebar daripada media sosial semasa pandemi seperti di YouTube, penyebaran di WhatsApp dan TikTok. Penyebaran ini juga disokong oleh video konspirasi daripada dokter-dokter palsu dan testimoni tanpa bukti yang tidak sah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan membentangkan satu analisis ringkas mengenai logik teori konspirasi COVID-19 dari sudut falsafah, logik dan perbandingan dengan hujah saintifik. Pertama, kita lihat dulu apa hujah utama
dari teori konspirasi. Ada yang percaya bahwa virus COVID-19 ini direka di Makmal, khususnya di Wuhan. Ada juga yang dakwa pandemik ini bertujuan untuk kawal populasi dunia atau menguntungkan syarikat farmaseutical melalui vaksin. Ada juga versi yang kaitkan dengan helah kuasa besar seperti Amerika atau Cina. Tapi dari sudut logik falsafah, hujah-hujah ini banyak kelemahan. Contohnya, ada post hoc fallacy. Bila orang kata, virus ini dekat dengan Makmal, jadi Makmal mesti puncak. Padahal itu tak cukup sebagai bukti. Kemudian ada slippery slope, yaitu kononnya dia ambil vaksin, nanti dia jadi alat kawalan minda. Ada juga hominem, yaitu serang World Health Organization atau saintis, bukan hujah mereka. Dan yang paling biasa, mereka gunakan confirmation bias, hanya pilih info yang sokong dari teori mereka dan abaikan yang bercanggah. Perbandingan dengan sains, sekarang kita bandingkan dengan hujah saintifik. Kajian daripada WHO, CDC, dan jurnal saintifik seperti Nature Medicine menunjukkan virus ini kemungkinan besar berasal daripada pemindahan zoonotik, yaitu dari haiwan ke manusia. Saintis guna bukti genetik dan epidemiologi, dan hasilnya disemak oleh pakar lain secara peer review. Jadi pendekatan saintifik jauh lebih objektif, sahih, dan konsisten. Kesimpulannya, dari sudut falsafah dan logik, teori konspirasi tidak sah. Hal ini tidak sah karena hujahnya lemah dan tidak berdiri atas bukti yang kukuh. Sebaliknya, hujah saintifik dan penilaian kritikal lebih kuat karena dibina di atas data. Jadi kita perlu lebih kritikal dan berhati-hati dalam menerima sesuatu maklumat, terutama dalam isu besar seperti pandemik. Oke, hari ini saya akan membentangkan tentang bagaimana analisis metafizik dapat digunakan untuk memahami teori konspirasi yang timbul semasa pandemik COVID-19. Oke, yang pertama ialah definisi metafizik. Metafizik merupakan satu cabang falsafah yang mengkaji tentang hakikat realiti dan kewujudan. Ataupun dalam arti kata lain, apa yang benar-benar wujud dan atau apa yang hanya sekadar ilusi. Oke, dalam era digital, media sosial merupakan media utama untuk penyebaran maklumat. Namun ia juga telah membuka ruang yang luas untuk penyebaran teori konspirasi yang seringkali mencabar fakta dan kebenaran objektif. Oke, yang kedua ialah contoh teori konspirasi. Antara teori konspirasi yang mendapat perhatian semasa pandemik ialah dakwaan bahwa vaksin COVID-19 mengandung chip mikro yang digunakan untuk mengawal manusia. Para pengikut teori ini percaya bahwa hal ini berkaitan dengan ketidakseburan dan agenda rahasia elit global sehingga menyebabkan wujudnya tafsiran realiti alternatif sehingga mereka menolak pandangan saintifik. Oke, yang seterusnya dari sudut idealisme. Dari sudut idealisme, realiti dibentuk oleh minda dan kesedaran manusia. Dalam konteks ini, walaupun teori konspirasi tidak mempunyai asas fakta, ia tetap dipercayai kerana apa yang diyakini dianggap lebih penting daripada apa yang dibuktikan. Oke, yang seterusnya ialah perspektif dualisme. Pandangan dualisme ialah satu benda yang memisahkan antara dunia digital dan dunia rohani ataupun mental. Para pengikut teori ini mungkin percaya bahawa dunia fizikal seperti vaksin dan media adalah satu ilusi. Mereka juga menganggap hanya mereka yang tersedar yang mampu memahami kebenaran yang sebenar. Bagi mereka, dunia dipenuhi dengan kepalsuan yang perlu dibongkar satu demi satu. Sekarang kita beralih kepada analisis epistemologi. Epistemologi merupakan salah satu cabang falsafah yang mengkaji kebenaran sumber, hak dan sifat suatu perkara maupun teori konspirasi semasa yang belum disahkan kesahihannya. Epistemologi juga dapat membantu seseorang untuk menilai tentang bagaimana suatu maklumat itu disebarkan, dipercayai dan dijadikan sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat. Berdasarkan teori konspirasi itu telah menunjukkan bahawa ketergantungan terhadap sumber pengetahuan yang tidak berautoriti serta
terhadap bukti-bukti tersebut. Sekarang kita beralih kepada perspektif epistemologi klasik yang terbagi kepada 3, yaitu Plato, Descartes, dan empirisme. Perspektif Plato menganalisis pengetahuan sebagai kepercayaan sebenar, manakala Descartes memfokuskan keraguan berpikir, suatu teori dan rasionalisme. Perspektif empirisme juga menganalisis tentang pengetahuan dapat diidentifikasi melalui daya dan pengalaman. Perspektif Plato menganalisis tentang pengetahuan sebagai kepercayaan dan kebenaran. Melalui teori COVID-19 ini, hanya kepercayaan saja yang dapat diakui karena kebenaran COVID-19 sebagai alat kawalan populasi manusia melalui vaksin-vaksin yang telah diberikan belum dapat disalahkan lagi. Perspektif Descartes berpendapat bahwa pengetahuan itu harus pasti dan tidak mempunyai sebarang keraguan lagi, karena sebuah kepercayaan itu hanya dapat disahkan kepercayaannya jika tidak ada sebarang keraguan lagi. Namun, ironia, individu-individu yang telah mengakses dan melihat video-video yang viral di media sosial itu tidak mempraktikkan keraguan itu semasa melihat video-video yang viral terlebih dahulu sebelum mempercayainya. Terusnya, perspektif empirisme yaitu pengetahuan dapat diidentifikasi melalui pengalaman, melalui pemerhatian serta eksperimen, dan bukti-bukti eksperimen itu haruslah sentiasa boleh diperiksa berulang-ulang kali. Sekarang kita beralih kepada perbandingan teori konspirasi COVID-19 dengan pengetahuan saintifik modern dan kaedah verifikasi. Di sini dapat dilihat bahwa perbandingan itu dapat diidentifikasi melalui sumber pengetahuan, kaedah justifikasi serta kadar kepercayaan. Teori konspirasi COVID-19 melalui sumber pengetahuan, media sosial seperti YouTube dan Facebook, blog tidak berautoriti, serta hanya kepada ahli daripada komite yang tidak sahih. Manakala melalui pengetahuan saintifik modern menggunakan data epidemiologi yang resmi dan bersumberkan organisasi kesehatan global yang berautoriti. Manakala kedua adalah kaedah justifikasi. Teori konspirasi COVID-19 ini bersifat negatif, anekdot, dan mempunyai kecurigaan terhadap politiknya berkuasa. Manakala pengetahuan saintifik modern mempunyai ujian klinikal terkawal dan kajian statistik populasi besar. Serta perbandingan yang terakhir dapat kita lihat melalui kadar kepercayaan, yaitu teori COVID-19 mempunyai kadar kepercayaan yang sangat rendah dan sering bercakap sesama sendiri, manakala pengetahuan saintifik modern sangat tinggi dan disokong oleh berbagai disiplin ilmu yang sahih. Akhir sekali ialah rumusan dan refleksi falsafah, di mana teori konspirasi COVID-19 ini telah menimbulkan berbagai kesan dan mengganggu cara pemikiran masyarakat secara logik dan rasional. Cara pemikiran masyarakat ini dapat dilihat daripada 3 sudut pandangan, yaitu asas logik, metafizik, dan epistemologi. Teori konspirasi ini juga berlaku disebabkan ketidakpastian, kekeliruan, ketakutan, andaian, dan kekurangan literasi media dalam kalangan masyarakat. Ketidakpastian ini berlaku disebabkan penilaian yang dibuat oleh masyarakat adalah berdasarkan daripada emosi mereka, andaian, dan autoriti yang tidak pakar. Refleksi falsafah dari sudut logik ialah masyarakat lebih cenderung untuk mempercayai maklumat atau berita yang tidak sahih. Sebagai contoh, apabila seorang mendapat kesan sampingan selepas menerima vaksin dan dia menyatakan bahawa vaksin tersebut berbahaya kepada kesihatan tanpa memiliki punca utama, masyarakat berpikir dan berandaian bahawa peristiwa yang pertama itu adalah yang menyebabkan punca tersebut, seperti vaksin itu tadi. Oleh itu kita perlu menguasai asas logik ini, kerana apabila kita menguasai asas logik ini, maka ia dapat membantu masyarakat agar lebih menjadi rasional, berilmu, dan berpikir secara logik. Seterusnya ialah dari sudut metafizik. Teori konspirasi ini bergantung kepada kepercayaan terhadap realiti yang tidak dapat dibuktikan secara empirikal. Sebagai contohnya, masyarakat pada masa itu membuat andaian bahawa wabak COVID-19 ini telah diwujudkan oleh kuasa gelap untuk mengurangkan populasi manusia di dunia ini. Sedangkan andaian mereka itu tidak mempunyai bukti yang utuh. Walau bagaimanapun, dalam keadaan yang cemas, mereka tetap mencari penjelasan punca daripada teori
teori konspirasi ini telah mengaburi mata masyarakat antara fakta dan andaian, di mana masyarakat mula meragui otoriti berilmu yaitu seperti saintis, dokter, dan agensi kesihatan. Mereka lebih mempercayai maklumat atau berita daripada media sosial yang tidak sahih faktanya. Mereka juga menjadi keliru kerana tidak pasti maklumat yang benar dan palsu. Oleh itu, pendidikan dan literasi media memainkan peranan penting dalam menangani teori konspirasi ini. Dan terdapat beberapa cadangan untuk menanganinya, seperti mendidik pemikiran kritikal di sekolah, menjalankan kampanye kesedaran media, bekerja sama dengan platform media sosial, dan meningkatkan ketulusan